Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Jasmi bin Mat Isa, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tun Syed Syekh Shahabuddin, Puan Haliza binti Abdul Halim, Penolong Kanan Pentadbiran, Ustaz Sa'idin bin Halim, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Muhammad Afedi bin Muhammad Noor, Penolong Kanan Core Kurikulum, Barisan Guru-Guru Kanan, Ustaz Muhammad Idris, Guru Penjelasan Padar, Ustaz dan Ustazah, Guru-Guru dan seterusnya, rakan-rakan pelajar, ibu-ibu, bapa-bapa serta muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk meneruskan program Halaqah Tafaghufiddin Tun Syed siri kedua. Dalam siri kali ini, Padar Tun Syed akan bersiaran di YouTube channel official Sekolah Menengah Sains Tun Syed Syekh Shahabuddin. Untuk pengetahuan sidang hadirin, kali ini Badar Tun Syed telah pun bersiaran langsung sebanyak 5 kali berturut-turut dalam 5 minggu. Oleh itu, sebelum kita bergerak jauh, demi memastikan atur cara yang kita rencanakan pada hari ini berjalan dengan lancar dan sempurna, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Pengerusi Badar 2021, Saudara Faiz Iqmal bin Faizal untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji-pujian hanyalah bagi Allah Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat baginda. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran kepadamu atas perkenan dan izinmu. Hari ini kami hamba-hambamu mampu berhimpun dan berkumpul bagi menjayakan majlis ini. Padamu kami memohon agar majlis kami ini mendapat keberkatan dan keridhaanmu juga. Ya Munzilur Rahmah wa Ya Fatihal Barakah, kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah untuk sentiasa menyebut namamu, agar kami terus mengingati dan mensyukuri nikmatmu, serta badan yang sihat untuk menunaikan perintahmu. Ya Allah, Ya Qadiyal Hajat, Ya Allah, Ya Tuhan kami, seandainya di dalam majlis ini terdapat perkara yang mengundang kemurkaanmu, maka ampunkanlah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami di antara hamba-hambamu yang sentiasa mendengar dan mengikut perkataan yang baik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Diharapkan agar majlis kita sentiasa dipayungi rahmatnya. Hadirin, untuk makluman semua, program kuliah ini adalah ajaran bersama Badar Tun Syed dan Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama Unit Hem Tun Syed. Kuliah ini juga turut ditonton oleh guru-guru, kaki tangan sekolah serta pelajar-pelajar. Untuk itu, sebelum saya menyerahkan majlis kepada yang berbahagia penceramah kita pada malam ini, suka untuk saya mengingatkan kepada semua penonton beberapa perkara. Pertama, kepada guru, kaki tangan sekolah dan pelajar yang mendengar ceramah pada malam ini, anda bolehlah merekodkan kehadiran dengan menekan link kehadiran di ruangan komen. Ada 2 link kehadiran yang disediakan.
yakni satu link kehadiran bagi guru-guru dan kaki tangan sekolah dan satu lagi kehadiran buat para pelajar. Kedua, saya juga ingin memohon jasa baik sidang penonton agar tidak aktif bermesej dalam ruangan komen, namun sentiasa fokus dan menelaah apa yang disampaikan oleh yang berbahagia penceramah kita pada malam ini. Sama-samalah kita hayati setiap mesej dalam taman ilmu dan budi ini. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Siri kuliah mingguan bersama Murabi cukup bertuah. Kerana minggu kelima daripada 5 minggu ini akan disampaikan oleh seorang guru pendidikan Islam, yakni Ustaz Muhammad Idris merangkap Guru Badar Tun Said 2021. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Idris untuk menyempurnakan ceramah. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi syaraha sudura ahli al-Islam bil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma akramahu abdan wa sayyidah, wa a'zamahu aslan wa mahtidah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ghuyuthan nada. Salatan wa salaman daimaini min al-yawmi ila an yab'atha an-nasa ghada. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamamatil a'da. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi anak anda pengacara majlis, yang berusaha Encik Jasmi bin Muhammad Nur, Pengetua Sekolah Menengah Sains Syekh Shihabuddin, Puan Haliza binti Abdul Halim, Penolong Kanan Sekolah Menengah Sains Syekh Shihabuddin, Tuan Haji Saidin bin Halim, Penolong Kanan Haliwa Murid, Encik Muhammad Effendi bin Muhammad Nur, Penolong Kanan Co-Curriculum, barisan guru-guru kanan, guru-guru cemerlang, rakan-rakan guru serta anak-anak pelajar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT, serta hadirin dan hadirat pencinta majlis ilmu. Sebelum kita bergerak lebih jauh, Ustaz suka pada hari ini mengambil kesempatan untuk mengingatkan kepada kita semua mengenai satu hari penting dalam syariat Islam, iaitu Hari Arafah. Hari Arafah mempunyai kelebihan yang besar dalam syariat Islam. Maka puasa pada hari tersebut mempunyai kelebihan dan fadilat yang amat besar. Sehubungan dengan itu, kita digalakkan berniat untuk berpuasa pada hari Arafah, kerana pada hari tersebut merupakan peluang untuk kita untuk mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar bagi membersihkan segala dosa-dosa setahun yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yawmin afdalu 'inda Allahi min yawmin Arafah, yanzilu Allahu ila as-sama'i dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahla as-sama' fayaqulu unzuru ila 'ibadi syu'than ghubran dahin ja'u min kulli fajjin 'amiq yarjuna rahmati wa lam yarau 'adzabi wa lam yura yawmun aktharu 'iqqan minan nar min yawmin Arafah." Maksudnya, tidak ada hari yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan hari Arafah. Allah turun ke langit dunia dan bermegah-megah dengan penduduk langit untuk penduduk dunia. Lantas Allah berkata, "Lihatlah kepada hamba-Ku, mereka berkumpul di hadapan dengan penuh debu. Mereka datang dari semua penjuru yang jauh. Mereka mengharapkan rahmat-Ku dan tidak mengharapkan azab. Maka tidak dilihat hari yang lebih banyak pelepasan daripada api neraka-Ku melainkan daripada hari Arafah." Diriwayatkan daripada Ibn Hibban. Maka bila kita tengok tentang hari Arafah ni juga dipanggil sebagai hari penyaksian. Hari Arafah juga digelar sebagai hari penyaksian kerana pada hari tersebutlah Allah SWT mengambil perjanjian setia daripada
zuriat Nabi Adam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil perjanjian setia di Arafah daripada zuriat yang berada di dalam tulang belakang Nabi Adam dan mengeluarkan zuriat itu di hadapannya seperti biji-bijian. Kemudian Allah berkata kepada mereka dengan firman-Nya, "Bukankah aku Tuhan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, Engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Yang demikian itu supaya kamu tidak berkata kepada hari kiamat nanti, "Sesungguhnya kami adalah lalai yang tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini." Dan hari Arafah ni juga terkenal dengan mustajabnya doa. Arafah dikenal sebagai tempat berdoa paling mustajab, dan di situlah Nabi SAW mengambil masa yang sangat lama untuk berdoa. Menurut sumber lain, ada juga pendapat lain yang mengaitkan wukuf dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim AS agar menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dalam hadis yang lain pula, yang hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Khairud doa yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Memang begitu banyak kelebihan hari Arafah yang disambut pada setiap 9 Zulhijjah ini, iaitu sehari sebelum Hari Raya Aidiladha. Untuk tu marilah kita sama-sama setkan dalam reminder handphone kita dan rebutlah peluang kesempatan ini agar kita tak terlepas untuk membanyakkan amalan pada hari Arafah ni. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan dan kemudahan agar dapat melaksanakan amalan dengan tekun dan istiqamah. Muslim yang beriman akan sentiasa mengintai peluang dan keemasan yang disediakan oleh Allah SWT pada sepanjang masa, dan seterusnya memanfaatkannya demi meraih keredaannya serta kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Muslim yang paling bijak di sisi Allah ialah seorang Muslim yang sentiasa bermuhasabah diri dan beramal untuk hari kemudian. Anak-anak dan juga hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, tajuk kuliah kita pada malam ini ialah Jom Bercinta dengan Al-Quran. Dalam bicara kali ini, Ustaz akan cuba membawa anak-anak untuk merencana bagaimana cara kita boleh mencintai Al-Quran. Setelah anak-anak sibuk dengan kelas PDPR selama 5 minggu, Ustaz pasti ada dalam kalangan anak-anak yang kurang ada kesempatan untuk mendekati Al-Quran. Jika ada yang mendekati pun tidak sampai kepada tahap bagaimana anak-anak mendekati buku-buku lain. Padahal Al-Quran sepatutnya dijadikan a must read activity oleh setiap kita walau apa jua keadaan. Malangnya kita hanya menggunakan Al-Quran untuk doa selamat atau sebagai enjin pencari maklumat. Al-Quran bukan enjin pencari maklumat. Al-Quran bukan juga kitab cerita, walaupun di dalam Al-Quran ni terdapat 1001 cerita. Ia bukan juga buku rujukan sains, walaupun Al-Quran mampu menjelaskan aspek-aspek sains seperti embryologi dengan terperinci. Untuk itu perlulah kita memikirkan cara terbaik untuk mendekati Al-Quran dalam usaha kita mencintai Al-Quran. Teringat saya kepada satu syair. Di mana syair tu berbunyi begini, sama al-fuqru faqrika raha sana amarat me babun ranguha kalau kate ce hajati ruhi zaibara. Ini dalam bahasa Urdu. Okay? Yang maksud dia begini, kehidupan kita adalah dianggap sebagai dapat dibanggakan berdasarkan apa-apa perbuatan baik kita. Adakah kita rasa memerlukan bimbingan Allah ataupun diri kita kosong? Maksudnya kehidupan ni akan dianggap baik, dibanggakan kalau bergantung kepada perbuatan baik kita. Kabi'a naujan jawan muslim tadabbur bi kiatune o kia gadon tatu diska hai ektu ta huwa tara. Sambungan dia, syair dia macam tu, syair dalam Urdu tu. Adakah anda wahai muslimin berfikir mendalam tentang perkara ini? Dia kata dalam syair tu. Adakah kita ingin menjadi bintang bersinar ataupun bintang yang malam? Jadi
terpulang kepada diri kita sama ada kita nak jadi bintang yang bersinar ataupun bintang yang malam. Kalau kita lihat manusia memang mempunyai banyak kesukaan dan kecintaan dalam hidup ni. Keinginan cinta yang kian bertambah tu akan menambahkan degupan jantung dan kedua belah dada kita semakin kencang. Begitulah orang yang bercinta ni. Bila ada benda kesukaan dia, maka dia akan seronok. Begitulah juga dengan cinta yang kepada Al-Quran. Cinta yang dalam dan kukuh dalam hati. Soal cinta dan adalah soal hati kalbu. Sementara kita pula tidak mampu menguasai hati kita sendiri. Memang kita tak boleh menguasai hati kita sendiri. Hati seorang manusia ni terletak di tangan Allah SWT. Sebab tu kita kena bergerak kepada Allah SWT. Dia boleh membuka, Allah SWT boleh buka dan boleh menutup hati seorang bila-bila masa saja. Dia mengendakinya dengan hikmahnya serta ilmunya. Namun bila kita berbicara tentang cinta kepada Al-Quran, mula-mula kita kena tengok dulu cara macam mana untuk mengetahui apa bahawa seorang tu mencintai Al-Quran atau tidak. Apa tanda-tanda cinta sejati tersebut? Antara tanda-tanda cinta kita kepada Al-Quran adalah mencintai semua perkara yang dicintai oleh Allah dan membenci segala perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Yakni kita redha terhadap semua perkara yang diridai oleh Allah dan marah jika Al-Quran itu dihina. Perasaan ini boleh wujud dengan apabila kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tanda kedua adalah berasa nikmat apabila mendengar nama Allah dan atau berzikir menyebut nama Allah. Apabila kita berzikir, apabila kita mendengar nama Allah, kita rasa nikmat je, kita tak rasa berat. Kita rasa nikmat, maka tanda cinta tu ada. Yang ketiga, apabila kita mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran, dan tanda cinta kedua adalah dengan mencintai Nabi-Nya. Apabila kita mencintai Allah dengan Al-Quran, itu tanda pertama. Tanda kedua adalah mencintai Nabi-Nya. Bila mana ada tanda-tanda seperti ini, maka kita duduk dalam, kita ada perasaan cinta. Sebab tu dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah SWT berfirman, allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Maksudnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram. Orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dan dengan mengingati Allah. Ingat Allah. Tu maksudnya mengingati Allah. Allah bagi cinta kepada kita. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Imran ayat 32 Allah berfirman, qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul, dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Anak-anak dan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, dewasa ni kita tengok banyak jenis cinta yang kian tumbuh. Ada cinta monyet, ada cinta setengah hati, cinta bertepuk sebelah tangan, cinta dusta. Semua ni cinta-cinta yang tak pasti, dan keperitan akan dirasai oleh pencipta itu sendiri. Hari ni Ustaz bawa untuk kita mencintai, untuk mengambil cerita tentang cinta yang hakiki, iaitu cinta kepada Al-Quran yang tidak akan dapat kekecewaan. Di kesempatan ni Ustaz suka juga berkongsi beberapa istilah dalam Al-Quran yang merungkai tentang perkataan cinta ni. Dalam Al-Quran, aspek cinta ni dinukilkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat, di mana cinta dalam Al-Quran mempunyai 8 maksud. Pertama, Allah gunakan perkataan cinta mawaddah. Allah gunakan perkataan mawaddah. Cinta mawaddah ni pada cinta yang membuatkan hati berkobar-kobar, membara, menyayangi. Orang yang memiliki cinta ni selalunya dia ni suka berdua-duaan. Dia tak mau berpisah dan ingin memuaskan perasaan cinta dia, okey, dan dia ingin menguasai cinta dia dan hampir tak boleh fikir pasal benda lain. Jadi kalau kita ada cinta kepada Al-Quran, jadi kita kalau ada cinta mawaddah kepada Al-Quran, cinta tu maksudnya kita tak boleh berenggang dengan Al-Quran. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah merungkaikan cinta mawaddah ni, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Maksudnya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram.
mawaddah, tentera dengannya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Itu yang pertama, cinta mawaddah. Yang kedua adalah cinta rahmah. Okay? Cinta jenis ni adalah cinta yang suka, yang penuh dengan kasih sayang, lemah lembut. Dia ni bersedia untuk berkorban, melindungi. Dan orang yang memiliki cinta ni lebih banyak orang menjaga orang yang disayangi berbanding diri sendiri. Dia sendiri teruk pun tak apa, dia sayang orang dia. Yang penting bagi dia adalah kebahagiaan orang yang dicintainya, walaupun dia harus menderita. Dalam Al-Quran, keluarga disebut al-arham, zawi al-arham, iaitu orang yang memiliki hubungan kasih sayang secara fitrah. Okey, sebab itulah ibu-ibu umpamanya dia menyayangi anak-anaknya walaupun dia terpaksa bersusah. Ibu-ibu yang contoh bekerja balik siang, bekerja dan balik nak menjaga anak-anak di rumah kan umpamanya, dan ayah pun sama juga. Ibu-ibu terutamanya lah. Jadi dia ni ada perasaan kasih sayang, walaupun dia letih, dia sanggup lagi melayan anak-anaknya. Itulah perasaan cinta rahmah yang ada. Kita boleh tengok ayat dia dalam surah Al-Kahfi ayat 81, di mana Allah berfirman, wa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Dan kami mendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih suci, lebih baik kesuciannya daripada dari anaknya, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapanya. Itu cinta yang kedua. Cinta yang ketiga adalah cinta mail. Cinta yang membara hanya untuk sementara. Cinta yang mail, mim ya lam, mail. Cinta yang membara sementara je, cenderung sementara je, tanpa untuk tidak mempedulikan perkara lain. Selalunya contoh cinta mail ni disebut dalam konteks orang yang berpoligami. Apabila dijatuh cinta kepada yang muda, dia dah kahwin, dia ada yang nak kahwin satu lagi, dia cenderung dia melupakan perkara yang lama. Dalam surah An-Nisa ayat 129 Allah nukilkan tentang cinta mail ni, iaitu walan tastati'u an ta'dilu bainan nasi walau harastum fala tamilu kullal mail, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu ni. Ni cinta cenderung orang panggil. Okey, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. So kalau tak boleh adil, jangan. Tu cinta mail. Cinta yang ketiga adalah cinta yang kita panggil sebagai cinta syarafah. Cinta syarafah ni ataupun dalam istilah lain kita panggil mabuk asmara lah, iaitu cinta yang mendalam, semula jadi rindu dan memabukkan. Orang yang diserang dengan cinta ni biasanya seperti orang gila lah, lupa diri dan hampir-hampir tak sedar diri terhadap apa yang dia lakukan. Dalam Al-Quran Allah menggunakan perkataan syarafah ni kepada cinta Zulaikha, isteri pembesar Mesir, kepada Nabi Yusuf AS, di mana bila dia lupa diri, dia lupa diri, jadi gila, lupa diri, tak sedar diri apabila melihat Yusuf AS yang handsome. Di mana dalam surah Yusuf ayat 30 ada istilah ni, iaitu waqala niswatun fil madinah imra'atu aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna nanaraha fi dhalalin mubin. Maksudnya berkata sekumpulan perempuan di bandar itu, sesungguhnya isteri raja telah menggoda anak bujangnya dengan dirinya sendiri. Dia telah terkena kemabukan cinta. Kami melihatnya, kemabukan cinta tu, kami melihatnya isteri raja dalam keadaan yang sesat. Ni kemabukan cinta. Cinta syarafah. Cinta yang seterusnya adalah cinta ra'fah. Cinta ra'fah adalah cinta yang kasih sayang yang begitu mendalam sehingga dia abaikan norma-norma kebenaran, ataupun dalam istilah lain kita panggil cinta ra'fah ni cinta dayus, iaitu contohnya macam kita sayangkan anak sehingga kasihan kita, kesian kita tak mau nak bertindak untuk menyuruhnya untuk melakukan amal makruf. Contohnya kalau di rumah mak ayah umpamanya anak-anak kita nak kejutkan anak-anak untuk bangun subuh umpamanya.
kesian anak tidur mengantuk, dan kita tu adalah cinta rafah orang panggil. Okey, cinta rafah. Dan membesar-besarkan cara yang salah, tu salah. Okey, dan cinta ni Allah sebut dalam Al-Quran. Allah nukilkan dalam surah An-Nur, di mana Allah mengingatkan untuk kita tidak bersifat dayus terhadap orang yang berzina. Allah kata Az-zani wa-zani, surah An-Nur ayat 2, Az-zani wa-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzu bihima ra'fatun fi dinillah. Ra'fatun, kataan ra'fah ni adalah kita bersifat kesian, nak melaksanakan tanggungjawab. So kalau macam contoh orang nak melaksanakan tanggungjawab, kita bersiap, berasa kelas kasihan terhadap orang ni. Cinta tak apalah, dia rosak pun tak apa. Macam tu. Tu cinta yang seterusnya. Na'udzubillah, tak ada siapa di antara kita yang ada cinta macam ni. Dan cinta yang seterusnya adalah cinta kita panggil sebagai cinta syabwah. Ni cinta buta, yang mendorong untuk tidak menolak daripada melakukan apa-apa saja. Al-Quran menyebut tentang keadaan ini ketika mengisahkan bagaimana Nabi Yusuf AS berdoa supaya dipisahkan daripada Zulaikha pada setiap hari dia menggoda. Kerana jika tidak, lama-kelamaan Nabi Yusuf boleh tergelincir dalam perbuatan zina. Di mana Allah nukilkan cerita tentang Nabi Yusuf ni dalam surah Yusuf ayat 33. Qala rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrifu anni kaidahunna asbu. Ni perkataan asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Di mana Yusuf AS berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Ni cenderung untuk keinginan mereka tu, as-subu. Okay? Dan tentulah aku termasuk dalam golongan-golongan orang yang bodoh. Jadi itu adalah cinta, untuk tidak menolak melakukan apa-apa saja. Jadi untuk dipisahkan daripada benda maksiat. Dan yang terakhir adalah cinta syauq, cinta rindu. Iaitu syarat cinta ni bukan daripada Al-Quran tapi daripada hadis, di mana Allah SWT berfirman, man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa sami'un alim, dalam surah Al-Kabut, di mana barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya waktu itu pasti datang, dan dia Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalimat rindu ni kemudiannya adalah kalimat rindu kita kepada Allah SWT, rindu kepada Allah. Dan yang seterusnya adalah cinta kulfah. Cinta kulfah adalah cinta yang terakhir, iaitu cinta yang keenam, iaitu cinta yang disertai dengan kesedaran untuk mendidik hal-hal positif, walaupun kita rasa sulit. Contohnya kita menyuruh anak-anak kita menyapu dan bersihkan bilik sendiri, walaupun kita ada pembantu rumah. Tapi kita nak ajak anak kita untuk susah. Okey, susah, buat kerja, bagi susah. Okey. So itu adalah cinta kulfah, di mana kita nak bagi anak-anak tu susah. Dengan kesusahan tu kesusahan tu mengajar kita bercinta, untuk kita sayang kepada dia. Dan sebagaimana dalam firman Allah SWT, Allah sebut cinta kulfah ni dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Kulfah yukallifu, tu kat situ. Maksudnya cinta Allah kepada kita untuk mendidik supaya walaupun Allah bagi macam-macam, tetapi bukannya kerana nak membebankan, tetapi nak mendidik kita. Itu adalah antara kalimah-kalimah cinta yang ada dalam Al-Quran. Anak-anak dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT. Seterusnya, bagaimana kita nak mengukur cinta kita kepada Allah SWT? Bagaimana kita nak tahu bahawa cinta kita ni ada cabaran yang kuat ataupun tidak? Pertama, kita kena tengok, tentukan objek yang kita dicintai. Dalam konteks ni kita tengok Al-Quran. Kita kena buktikan jika sememangnya kita mencintai Al-Quran. Macam mana kita nak tahu kita mencintai Al-Quran ataupun tidak? Kita baca Al-Quran setiap hari ataupun tidak? Komitmen kita setiap hari ketika membaca, berapa ayat yang kita baca? Ataupun kita baca satu muka surat ke, dua muka surat, berapa halaman kita baca, berapa juzuk, terpulanglah. Yang paling penting sekali,
adalah kita membaca Al-Quran pada setiap hari, mampu membaca dan menghafaz. Jadi tentukan objek yang dicintai dan kita buktikan bahawa kekerapan kita berjumpa dengan objek yang dicintai. Dalam konteks ini adalah Al-Quran. Maka kalau kekerapan kita berjumpa dengan Al-Quran, maka kekerapan kita lah, kita mengukur cinta kita maksud kuat. Yang kedua, kita nak uji kekuatan cinta kita. Macam mana? Mampu atau tidak? Hal ini dapat kita buktikan apabila kita baca Al-Quran secara istiqamah, berterusan. Kualiti cinta tu akan terbukti, cinta kepada Al-Quran tu akan terbukti dengan kuat apabila kita membaca Al-Quran sudah menjadi kebiasaan. Menjadi Al-Quran tu jadi kebiasaan, bukan kita baca bermusim. Contoh bila Ramadan je kita pulun khatam Quran, tetapi lepas Ramadan Quran tu jadi berabuk. Tak mahu macam tu. Tu kira cinta yang tak kualiti, dan perasaan kehilangan tu akan muncul. Orang yang cinta kepada Al-Quran ni, dia akan rasa kehilangan, dan perasaan kehilangan tu akan muncul jika dalam sehari dia tak berinteraksi dengan Al-Quran. Andai kata kita rasa macam kurang hari kita, maka kualiti cinta tu akan kuat. Yang ketiga, yakinkan diri bahawa apa yang kita lalui itu hanya kerana Allah SWT, atas perintah Allah dan petunjuknya, hanya untuk dan kerana ibadat semata-mata, disebabkan niat yang tulus, bukan kerana orang suruh. Bukan kerana cikgu suruh, ayah suruh, tetapi kerana kita mahu untuk melakukan kerana Allah SWT. Kalau ada tiga elemen ni kita uji, maka baru kita tahu bahawa kita ada kualiti tak. Kadang-kadang ada orang tak ada. Dia yakin tengok, dia uji tengok tak ada. Dia perasaan dia hilang, dia sekejap dia ada, skip semua. Sekejap dia cinta, sekejap tak cinta. Bermusim namanya. Jadi apa yang kita perlu buat untuk kita mencintai Al-Quran? Ustaz bagi tips sikit pada hari ini. Pertama, untuk kita bangkitkan perasaan cinta kepada Al-Quran, benda pertama adalah senjata yang ada pada orang mukmin adalah doa dan bertawakal kepada Allah SWT. Bolehlah amalkan doa-doa tertentu. Contohnya, kita bolehlah kerap baca dalam solat kita baca. Setiap kali solat kita bacalah doa-doa seperti ini. Contohnya seperti doa Allahumma nawwir qulubana bil Quran, Allahumma nawwir wujuhana bil Quran, Allahumma syrah sudurana bil Quran, Allahumma azil humumana wa ghumumana bil Quran, Allahumma azil humumana wa ghumumana bil Quran, Allahumma allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika anna. Tu contohnya. Kita boleh baca doa seperti itu. Ataupun kalau kita nak baca doa seterusnya pun boleh. Doa lain seperti contohnya Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fi qada'uka asluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ataupun kita baca doa ringkas lagi, iaitu seperti Allahumma ja' ma'il Qur'an fi qalbi hifadhan wa ala lisani tilawatan wa fi suluki khuluqan warzuqni minhu al-ilmu wal-amal. Allahumma kama ja'altu kulla nabadatan tazidu minni umran wa aj'alha taziduni minka qarban. Tu adalah 3 doa. Tu benda pertama yang kita perlu lakukan adalah sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya Allah mantapkan cinta kita kepadanya, kepada Al-Quran. Itu yang adalah senjata pertama. Senjata kedua adalah berilmu. Kita kenalah berusaha mempelajari dan memahami keagungan, kepentingan Al-Quran dan kepentingan kepada orang-orang yang mempelajari dan menghafaz dan mengamalkannya. Dan kita kena mulalah membaca Al-Quran. Mula membaca. Sasarannya bukan nak baca, boleh membaca, tetapi dalam membiasakan diri membaca Al-Quran. Sebab tu hadis Rasulullah SAW daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang
pada hari kiamat sebagai syafaah kepada para pembacanya. Dalam riwayat hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafadhatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Maksudnya, dan tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah sambil membaca Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan diturun ketenangan kepada mereka, diliputi oleh rahmat Allah SWT serta malaikat-malaikat mengerumuni mereka, dan Allah menjadikan makhluk-makhluk yang berada di sisinya menyebut-nyebut mereka. Dan barang siapa yang beramal yang amalannya perlahan, maka nasabnya tidak dapat mengangkat darjatnya. Dalam hadis satu lagi, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ini hadis yang famous, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang dimisal dengannya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka rebutlah peluang untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Mula doa yang kedua, keraplah membaca Al-Quran. Dan proses membaca Al-Quran, sama-samalah kita cuba untuk mengenal dasar huruf hijaiyah terlebih dahulu. Huruf hijaiyah ni adalah hal utama saat dalam kita belajar mempelajari Al-Quran, kerana hijaiyah ni merupakan huruf abjad dalam bahasa Arab yang ada 29 huruf hijaiyah. Kita cuba mengenal secara sebutan. Dengan cara sebutan tu, maka kita lebih mencintai Al-Quran. Yang kedua, kita hendaklah memahami dalam proses membaca Al-Quran ni, kita memahami tanda bacaan dan hurufnya. Selain huruf hijaiyah, kita perlu tahu juga tanda-tanda bacaan, harakat berapa banyak yang berada dalam Al-Quran. Tanda ni berfungsi sebagai aturan yang menentukan bagaimana pengucapan huruf hijaiyah dalam satu bacaan. Ada juga tanda-tanda bacaan seperti kalau 5 harakat, huruf mat bertemu dengan hamzah, bagaimana? Tu tanda-tanda tersebut mestilah diambil kira. Barulah kecintaan kita kepada Al-Quran akan ni. Selain daripada tu, kita kena kenallah hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran, sama ada secara sederhana ataupun yang tajuk-tajuk yang seterusnya. Macam mana kita dapat membunyikan dan melafazkan huruf-huruf Al-Quran dengan baik. Dan beberapa hukum tajwid yang umum diketahui seperti izhar, bacaan harus diucapkan dengan jelas, iqla', bacaan harus diucapkan dengan mendengung, iqla', bacaan harus diucapkan sama-sama dan sebagainya. Bacaan-bacaan tu mestilah diketahui supaya kita dapat mencantikkan bacaan Al-Quran tersebut dengan membaca. Seterusnya, kita boleh juga mencantikkan bacaan tersebut dengan membaca Al-Quran adalah dengan menyiapkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran. Kita setkan masa. Kalau selama ni kita bangun pagi, kita tengok handphone, bangun pagi lepas mandi, cepat-cepat semayang dan buka Al-Quran. Elakkan tengok Quran handphone. Kalau tengok Quran dalam handphone tak apa, tak masalah. Tapi kita cuba budayakan untuk dapatkan bacaan yang baik-baik. Proses tu tak sementara, bukan sekejap yang boleh dapat. Kita kena cuba luangkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran, dan sebaliknya mencari guru yang boleh membimbing kita kalau bacaan kita salah. Dan kita mestilah belajar membaca dengan bersungguh-sungguh, dan tidak putus asa. Seperti ibarat mata pisau lah, semakin diasah makin akan tajam. Begitu juga lah kemampuan kita untuk membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk rajin mempraktikkannya, kerana dengan fasih membaca sajalah kita dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Itu yang kedua, doa, membaca. Yang ketiga adalah dalam proses kita mencintai Al-Quran, kita kena ada usaha next, iaitu menghafaz Al-Quran. Kita ada doa, kita dah baca, kemudian kita menghafaz Al-Quran. Melalui pengalaman saya sendiri lah kan,
Bila mana kita menghafal Al-Quran, kita akan rasa lagi seronok mendekati Al-Quran. Sebab tu Rasulullah SAW pernah bersabda, man ta'allama Al-Quran fastadhaharu wa hafizahu adkhalahu Allahu al-jannah wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli al-baiti kulluhum wa qad wajabat lahumul nar. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang belajar Al-Quran lalu berusaha menghafalnya dan dia biasa menghafal, nescaya Allah akan masukkannya dalam syurga. Orang yang menghafal Al-Quran ni, Allah masuk dalam syurga, dan Allah akan menerima permohonan syafaat yang diajukan olehnya kepada 10 orang ahli keluarganya, dan semuanya telah diputuskan masuk ke dalam neraka. Yang dimasuk neraka tu Allah bagi syafaat bagi orang yang menghafal Al-Quran. Tu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, iaitu memahami Al-Quran, atau dalam istilah lain kita kata tadabbur Al-Quran. Kata tadabbur ni sering kita guna ketika kita melihat indahnya alam, laut yang luas bentang, langit yang menawan tanpa tiang, sehingga kita berfikir yang mendalam bahawa di sebalik ciptaan tu, tu maknanya tadabbur. Allah SWT berfirman dalam surah Muhammad dalam ayat yang ke-24, di mana Allah SWT berfirman, afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfaliha. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang menerima ajaran Al-Quran. Dalam ayat yang lain, dalam surah Sad ayat yang ke-29, Allah SWT berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun idza tadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulil albab. Maksudnya Al-Quran ialah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu, wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah dan manfaat untuk mereka memahami, liyatadabbaru, dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil peringatan, iktibar. Maka untuk merasai nikmat daripada Al-Quran, kita hendaklah tadabbur Al-Quran. Tapi apa tu tadabbur Al-Quran dan apa makna tadabbur sebenarnya? Maksud tadabbur ni ialah memahami Al-Quran dan menghayati makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran, ayat Al-Quran. Tadabbur ni sangat penting, kerana tadabbur ayat Al-Quran ni kita boleh mengambil pelajaran penting daripada Al-Quran dan dapat mengamalkan isi dalam Al-Quran tersebut. Selain itu, dengan tadabbur ni kita dapat memahami dengan benar maksud ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan baik. Tapi macam mana cara dia untuk tadabbur Al-Quran? Yang pertama, ada dua cara. Cara pertama untuk tadabbur Al-Quran adalah dengan apabila kita baca Al-Quran, kita menyedari bahawa kita adalah orang yang diajak berbicara oleh Al-Quran. Bila kita duk baca tu, kita duk rasa bahawa Al-Quran tu berbicara dengan diri kita. Itu adalah cara tadabbur yang pertama. Cara yang kedua adalah kita memikirkan kandungan Al-Quran dan mengambil pelajaran dia. Kita baca, kita ambil fikirkan, tengok maksud, terjemahan dan sebagainya, dan kita fikirkan apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat tersebut. Tu ada dua cara. Satu, bila kita baca, kita duk rasa bahawa ayat tu berbicara dengan kita. Tu kita hebat. Yang kedua adalah kita fikirkan kandungan Al-Quran. Jangan baca Al-Quran tanpa memikirkan kandungan, tengok terjemahan dan sebagainya. Itu adalah aspek yang seterusnya, iaitu tadabbur Al-Quran. Dan contoh tadabbur adalah apabila kita jumpa ayat perintah yang kita baca, maka kita lihat sendiri apakah sudah kita mengamalkan perintah tersebut ataupun belum lagi. Jika kita sudah mengamalkan perintah tersebut, maka kita hendaklah memuji Allah SWT, syukur kepada Allah SWT. Kita minta kepada Allah SWT supaya istiqamah diberi, kita mengamalkan perintah tu. Namun apabila kita belum mengamalkan perintah tersebut, maka kita hendaklah segera untuk mengamalkan. Itu maksud tadabbur. Dan marilah kita berusaha dan berdoa agar Allah beri kekuatan kita untuk memahami makna tadabbur dan menjadikan tadabbur Al-Quran itu sebahagian daripada hidup kita, dan kita mengamalkannya agar kita mampu mengamalkan kandungan Al-Quran itu dengan baik dan
sempurna. Yang seterusnya adalah strategi seterusnya, cara seterusnya untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Quran adalah mencintai Al-Quran itu sendiri dan menanamkan cinta kepada anak-anak kita, keluarga kita sejak awal lagi, supaya Quran tu jadi vitamin yang selalu kita ambil anak-anak dewasa ni, dan mengalahkan cinta-cinta kepada perkara lain. Kalau ada cinta kepada lain, cinta ni dulu, dan kita latih anak-anak menghafal Al-Quran. Kita menghafal Al-Quran dan kita mengajak ahli keluarga kita menghafal Al-Quran, bermula dengan surah-surah yang lazim. Daripada kita menghafal lagu-lagu yang melalaikan, kita hafal yang ni lagi penting lagi, dapat pahala lagi. Dan tu step pertama, okey. Step mencintai Al-Quran ni, okey. Kita menghafal ayat Al-Quran dan kita lazimkan bacaan ayat Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita. Okey, kita buatlah latihan dengan ahli keluarga, anak dan anak, suami isteri, anak dan sebagainya, semua ahli keluarga pakat-pakat. Okey, hari ni kita hafal, semua pakat hafal ayat tersebut. Maka sama-sama kita tasmid dan sebagainya. Itu akan meningkatkan cintaan kita kepada ayat Al-Quran. Seterusnya, apa lagi kita boleh buat dengan untuk mencintai Al-Quran adalah kita ceritakan. Okey, kita ajak ahli keluarga kita untuk menceritakan kisah daripada surah Al-Quran. Kita baca Al-Quran dan bila kita jumpa kisah dalam Al-Quran, kita cerita kepada anak dan ahli keluarga kita, kepada adik kita, kepada abang kita. Kita cerita. Dengan menceritakan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, kita boleh menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan yang terakhir sekali adalah mengamalkan Al-Quran. Ini adalah kemuncak resipi yang memberi rasa kasih sayang, memberi rasa perasaan cinta kepada Al-Quran. Orang yang rasa yang membuatkan kita tidak ada lagi rasa lain lagi selain daripada akur kepada perintah Allah dan Rasul. Sebab tu bila kita tengok fitrah manusia khususnya yang dididik dengan Al-Quran dari kecil akan kembali kepada kitab suci, termasuk apabila terutamanya kita tengok dalam bulan puasa. Bagaimana susah, macam mana pun kita, jiwa kita akan tarik pada Al-Quran. Contohnya Ramadan, secara automatik hati kita akan kuat untuk membaca Al-Quran. Tapi malangnya selepas Ramadan kita renggang dengan Al-Quran. Sepatutnya kita jadikan Ramadan tu sebagai satu medan untuk kita buat mekarkan Al-Quran tu sepanjang bulan lagi. Itu adalah patutnya. Sebab tu bila mana berbicara tentang kehidupan mengamalkan Al-Quran, Huzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kamu sekalian beredar bersama kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ke mana saja ia beredar. Maksud dia apa? Kita ikut je Al-Quran. Al-Quran pergi mana, kita ikut. Itu maksud dia, hidup kita di bawah naungan Al-Quran. Barulah bila kita hidup dalam naungan Al-Quran, kita akan dapat banyak keuntungan. Kita akan dapat lahirkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan antara lain, pertama, hidup kita akan terbimbing. Walau hebat macam mana pun orang tersebut, maksudnya pandai macam mana orang tersebut, belum tentu mampu membezakan antara hal yang hak dan yang batil. Kemampuan beza tu sangat penting untuk menentukan kehidupan kita lebih baik ataupun tidak. Tapi kalau orang tu tak ikut Quran, dia boleh terbatil. Dia boleh ikut kepada perkara yang batil. Yang kedua, dengan kita hidup dalam naungan Al-Quran ni, kita mampu mengatasi segala persoalan dalam hidup kita. Hidup ni tak akan lepas daripada persoalan. Jika Al-Quran tu dijadikan panduan hidup kita, maka manusia tu akan jadi takwa, dan ketakwaan tu akan buatkan dia mampu mengatasi segala persoalan dalam hidup dia. Dan yang ketiga, kehidupan akan menjadi bersih bila mana orang tu hidup dalam naungan Al-Quran. Manusia lahir dalam keadaan suci, tetapi jika tanpa panduan Al-Quran, manusia tu akan kotor jiwa dia, fikiran dia kotor, perbuatan dia pun akan kotor. Akhir sekali, dalam usaha kita mencintai Al-Quran, kita memerlukan 4 perkara, iaitu kita perlukan 4 perkara, iaitu apa dia? Pertama, kita perlukan istiqamah. Yang kedua, kita perlukan sabar. Yang ketiga, kita perlukan ikhlas. Yang keempat, kita perlukan syukur. Untuk mencintai Al-Quran tidak akan lancar serta-merta tanpa adanya istiqamah. Kita kena istiqamah selalu. Jangan hari ni kita baca Quran, esok tak baca. Kena ada istiqamah. Baca sikit-sikit pun tak apa, tapi baca berterusan. Yang kedua, kita kena ada kesabaran. Sabar. Sabar ni adalah pakej kedua yang diperlukan, kerana kadang-kadang kita mengalami kesulitan dengan pelbagai halangan lain yang menggagalkan kita mencintai Al-Quran. Ada banyak halangan. So kesabaran tu adalah perkara yang menjadi pakej kedua untuk kita
mencintai Al-Quran. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas ni adalah package paling penting sekali. Sebab mencintai Al-Quran adalah ibadah. Dan tanpa keikhlasan, usaha kita ni sia-sia saja. Jangan mencintai Al-Quran kerana orang lain, tapi mencintai Al-Quran kerana Allah SWT. Maka Allah akan turunkan keberkatan dalam kecintaan tersebut. Cinta tu adalah keberkatan. Dan akhir sekali, syukur. Okay? Iaitu kita hendaklah panjatkan rasa terima kasih kepada Allah SWT kerana Allah mudahkan kita mendekati dan mencintai Al-Quran. Jangan kita rasa hebat, rasa belagak, rasa seronok, rasa bangga. Kita kena rasa syukur. Barulah segala usaha kita untuk mencintai Al-Quran itu akan sempurna. Bila mana kita ada istiqamah, kita ada sabar, kita ada ikhlas dan kita ada syukur dalam usaha kita untuk mencintai Al-Quran. Akhir sekali perlulah kita ingat, apa jua yang kita lakukan, apa-apa pun bermula dengan diri kita. Jika anak-anak dan hadirin sekalian memasang niat untuk mendekati dan mencintai Al-Quran, bermula cuti sekolah ni, insya-Allah usaha ke arah tu mencintai Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah SWT. Sebab tu kita perlu pasang niat dan merancang untuk mewujudkan persetaraan Al-Quran, persetaraan Al-Quran dalam diri kita dan juga keluarga kita. Teringat saya kepada sebuah syair yang dinukilkan oleh Allamah Muhammad Iqbal, di mana bunyi syair ni berbunyi begini, Taya risme apna maqam fai dakar, naya zamane ne subkusam fai dakar. Di mana dalam syair dalam bahasa Urdu ni disebut Taya risme apna maqam fai dakar, ciptalah suasana untuk diri sendiri dalam mencari cinta Allah SWT. Naya zamane ne subkusam fai dakar, ciptalah suasana baru setiap hari. Ciptalah suasana baru setiap hari, setiap malam, untuk merebut cinta Allah SWT. Kuda agar dil fisra samat dia tujauko, saku tehai islam gum kalam faidakar. Jika Allah mengendaki hati kita memahami cinta Allah, maka ciptakanlah suasana cinta memahami kalam Allah SWT tersebut. Mere tarikh amire nahi fakiri ke kuti na bej gharibi mere nam faidakar. Cara aku bukan untuk kemewahan. Allamah Iqbal kata, cara aku bukan untuk kemewahan, tetapi untuk kemiskinan, menagih cinta Allah SWT. Janganlah kita mementingkan keseronokan diri, tetapi carilah situasi-situasi menyeronokkan, mencintainya. Itu maksud dia. Maksudnya mencintainya. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjaga hubungan kita kepada Allah SWT dan keseronokan untuk mencintai Al-Quran. Semoga Allah diberi kekuatan, semua kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk mencintai Al-Quran. Semoga Allah memberi kebaikan kepada diri kita asbab cinta kita kepada Al-Quran. Terima kasih kepada semua yang mengikuti siri kuliah pada malam ini. Segala yang baik datang daripada Allah SWT, segala kekurangan dan kelemahan datang daripada diri ini yang lemah. Rebutlah peluang dengan membaca Al-Quran. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ceramah yang baru disempurnakan itu tadi. Diharapkan kita sebagai seorang pelajar sentiasa mengambil ilmu dan pemahaman daripada konteks yang disampaikan sepanjang sesi ceramah pada malam ini. Sama-samalah kita tingkatkan kesungguhan kita dan adab kita terhadap guru, ilmu yang dipelajari serta ibu bapa di rumah. Semoga apa yang telah disampaikan itu tadi menjadi iktibar, panduan serta pedoman lebih-lebih lagi buat kita, remaja masih mentah untuk meneruskan kehidupan. Sebelum kita tinggalkan majlis pada hari ini, pihak penganjur ingin mengingatkan sekali lagi kepada guru-guru yang turut serta mendengar ceramah pada malam ini untuk menekan link kehadiran di ruangan komen. Begitu juga bagi para pelajar. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya ceramah itu tadi, maka tamatlah program pada malam ini dan tamatlah program Halaqah Tafaqquh Fiddin siri kedua Tunsat. Saya memohon ampun dan maaf andai ada tersalah bicara sepanjang mengendalikan majlis ini selama 5 minggu berturut-turut. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tamatkan majlis kita dengan dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.